Pernahkah Anda terfikir mengapa Sabah, sebuah negeri yang kaya dengan hasil bumi, penuh dengan kepelbagaian budaya dan sejarah panjang perjuangan hak negeri, masih lagi bergelut dengan isu politik yang seolah-olah tidak ada penghujungnya? PRN Sabah ke-17 kali ini semakin hampir dan suasananya bukan sahaja hangat, tetapi membara. Semua parti politik kini dalam keadaan siap siaga. Namun persoalannya bukan sekadar siapa akan bertanding, tetapi siapa yang akan mengkhianat siapa yang akan bersatu hanya untuk kekal berkuasa, dan siapa yang benar-benar mewakili suara rakyat Sabah. Dalam video kali ini saya akan bawa Anda menyelami realiti sebenar politik Sabah menjelang pilihan raya. Adakah Anda sudah bersedia? Tanpa membuang masa, mari kita bongkar satu persatu. Kita mulakan dengan situasi semasa. Sabah kini berada dalam fase terakhir sebelum menghadapi pilihan raya negeri ke-17 yang mesti diadakan selewat-lewatnya 11 November 2025. Tetapi teka-teki politik semakin menjadi-jadi apabila kabar angin semakin kuat mengatakan bahwa Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor mungkin akan membubarkan Dewan Undangan Negeri seawal minggu ketiga bulan Julai ini, yaitu selepas sambutan rasmi hari jadi tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah pada 21 Jun ini. Apa yang menarik, walaupun kita berada di ambang pilihan raya, tiada satu pun pakatan politik yang benar-benar kukuh ketika ini. Gabungan Rakyat Sabah GRS yang merupakan kerajaan negeri semasa terdiri daripada 8 parti tempatan, belum lagi memutuskan hala tuju kerjasama mereka secara rasmi. GRS dipimpin oleh Haji J. Namun, dalam gabungan itu sendiri wujud pelbagai suara dan kehendak yang berbeza. Misalnya, parti seperti Sabah Star yang dipimpin oleh Datuk Seri Jeffrey Kitingan menegaskan bahwa pengagihan kerusi sesama parti dalam GRS perlu diselesaikan dahulu sebelum berbincang dengan mana-mana parti luar. SAPP yang dipimpin bekas Ketua Menteri Datuk Yong Tekli pula secara terang-terangan menolak penglibatan parti-parti dari Semenanjung. Dan lebih panas, USNO yang diketuai oleh Tan Sri Pandikar Amin Mulia pula memberi amaran bahwa mereka mungkin akan keluar daripada GRS jika mereka tidak diberikan penghormatan dan agihan kerusi yang adil. Pada masa yang sama, GRS sedang mempertimbangkan kerjasama dengan Pakatan Harapan Sabah, gabungan parti dari Semenanjung seperti PKR, DAP, dan juga Amanah bersama APKO, parti yang sering kali coba menjadikan dirinya sebagai jambatan antara suara Sabah dan Putrajaya. Tetapi persoalannya, adakah kerjasama ini benar-benar jujur? Ataupun sekadar satu langkah taktikal untuk mengekalkan kuasa? Lebih rumit, sekurang-kurangnya 8 adun termasuk 4 menteri daripada parti Haji J sendiri, Parti Gagasan Rakyat Sabah ataupun PGRS, sedang terpalit dengan skandal rasuah melibatkan lesen perlombongan. Dengan reputasi yang terjejas ini, ramai percaya bahwa sebarang kerjasama GRS dengan Pakatan perlu dilakukan dengan penuh berhati-hati. Jika tidak, berisiko kehilangan kepercayaan rakyat. Menurut pemerhati politik, jika GRS dan Pakatan Harapan mahu bekerja sama, GRS mahukan sekurang-kurangnya 53 hingga 55 kerusi daripada 73 jumlah keseluruhan DUN. Tapi setakat ini belum ada pengumuman rasmi mana-mana parti berkenaan kerusi yang mereka sasarkan. Tambah menarik, Pakatan Harapan juga dilaporkan sedang berbincang dengan Barisan Nasional Sabah, diketuai oleh Bung Mokhtar Radin untuk satu formula agihan kerusi yang boleh mengekalkan semangat kerajaan perpaduan di peringkat negeri, selari dengan kerajaan pusat pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Anwar semasa berucap di Kongres PKR di Johor Bahru pada 24 Mei yang lalu menyatakan bahwa beliau telah berbincang dengan Zahid Hamidi dari BN dan Hajiji dari GRS tentang kerjasama di Sabah. Dengan syarat pakatan diiktiraf sebagai rakan kongsi yang sah dan bukan sekadar penumpang. Untuk memastikan pakatan tidak dilihat terlalu semenanjung sentrik, Anwar melantik Datuk Iwan Benedik, seorang pemimpin tempatan dan Presiden APKO, sebagai koordinator utama kempen PRN Sabah bagi pihak Pakatan Harapan. Dari satu sisi, langkah ini dilihat sebagai usaha memasarkan pakatan sebagai sebahagian daripada Sabah, bukan sekadar lanjutan kuasa dari Kuala Lumpur. Tetapi di sisi yang lain, ramai melihat ini hanyalah kosmetik politik, menukar wajah tetapi mengekalkan agenda pusat. Tambahan pula, belum tentu rakyat Sabah akan terpedaya dengan strategi sebegitu, memandangkan sentimen Sabah untuk rakyat Sabah semakin membara pada ketika ini. Sentimen ini pula juga telah membantu warisan pimpinan Syafiq Apdal dan juga GRS mendapatkan sokongan pada pilihan raya yang lalu. Menariknya, warisan tetap dengan pendirian tidak mahu terlibat dalam sebarang rundingan ataupun pakatan. Lebih selesa bergerak secara solo. Dengan pendekatan parti pelbagai kaum dan anti semenanjung, warisan kini dilihat sebagai pilihan bebas dari pengaruh pusat. Tetapi mampukah mereka berhadapan dengan kekuatan jentera gabungan seperti GRS PH ataupun PH BN jika dua blok itu bersatu? Satu perkara yang kita tidak boleh abaikan ialah pengaruh parti-parti kecil seperti Parti Cinta Sabah PCS, Parti Harapan Rakyat Sabah PHRS, dan juga LDP. Walaupun tidak besar, tetapi jika strategi mereka betul, parti-parti ini boleh memainkan peranan sebagai kingmaker ataupun mengacau undi di kawasan-kawasan marginal. Belum lagi kita ambil kira calon bebas ataupun bekas wakil rakyat yang berpaling tada seperti yang sering berlaku di dalam sejarah politik Sabah. Jadi sekarang saya ingin tanya kepada Anda semua. Adakah Anda percaya GRS dan PH akan benar-benar bergabung secara ikhlas untuk rakyat? Atau ini sekadar sandiwara politik demi kuasa semata-mata? Dan lebih penting, adakah pengundi Sabah akan terus memilih berdasarkan parti, pemimpin, atau tawaran wang dan proyek semata-mata? Isu seperti pelaksanaan penuh Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63, kuasa imigresen, royalti minyak dan kawalan hasil bumi. Semua ini sudah bertahun-tahun dijanjikan, tetapi manakah hasilnya? Adakah sesiapa benar-benar berani memperjuangkan isu ini sampai jadi kenyataan? Atau adakah Sabah sekali lagi akan menjadi pentas eksperimen politik semenanjung di mana semua keputusan penting masih lagi bergantung kepada restu dari Putrajaya? PRN Sabah ke-17 ini bukan sekadar tentang siapa akan duduk di kerusi Ketua Menteri, tetapi tentang masa depan Sabah. Adakah kita akan terus dibelenggu permainan politik pusat? Atau kali ini rakyat Sabah akan bangkit dan tentukan hala tuju mereka sendiri? Saya ingin dengar daripada Anda semua. Parti mana yang paling layak memimpin Sabah? Siapa yang Anda percaya? GRS, Warisan, PH, Barisan Nasional? Atau Anda rasa sudah tiba masanya rakyat Sabah buat kejutan? Coba komen di bawah, kongsikan pandangan serta pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Baiklah, sebelum kita menamatkan video pada kali ini, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di channel ini Current Sphere MY, kami tidak sekadar sampaikan berita. Kami lontarkan persoalan yang orang lain mungkin takut untuk tanya. Sampai jumpa lagi di dalam video seterusnya. Politik bukan sekadar drama, ia adalah masa depan kita semua. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian, terima kasih semua.